Salam dan bertemu kembali di Sekadar Berita. Harimau Melaya kini hanya selangkah lagi daripada pentas final Piala ASEAN 2026. Tetapi untuk sampai ke sana, Malaysia perlu melepasi satu halangan yang cukup besar, Vietnam. Bukan sekadar juara bertahan, Vietnam juga merupakan pasukan yang sejak sedekad lalu menjadi pasukan lawan paling sukar buat Harimau Melaya. Malaysia akan berdepan Vietnam dalam satu perlawanan separuh akhir secara timba balik. Aksi pertama berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur pada 16 Ogos sebelum Harimau Melaya bertandang ke gelanggang Vietnam untuk aksi kedua 3 hari kemudian. Ini bermakna Malaysia mempunyai peluang untuk membina kelebihan di tempat sendiri terlebih dahulu. Tetapi persoalannya, mampukah Harimau Melaya memanfaatkan peluang tersebut? Baik, sebelum kita teruskan, kalau anda mengikuti perkembangan Harimau Melaya dan bola sepak Malaysia, jangan lupa tekan butang like, subscribe, Sekadar Berita dan kongsikan juga pandangan anda di ruangan komen. Kalau kita melihat rekod pertemuan Malaysia dengan Vietnam, memang jelas mengapa perlawanan ini dianggap ujian getir. Kali terakhir, kemenangan Malaysia ke atas Vietnam kekal dalam rekod rasmi ialah pada Disember 2014. Ketika itu Malaysia menghasilkan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Vietnam 4-2 di gelanggang lawan dalam separuh akhir kedua Piala AFF. Kemenangan tersebut menjadi antara malam yang cukup sukar dilupakan oleh penyokong Harimau Melaya, tetapi selepas itu keadaan berubah. Vietnam semakin berkembang sebagai salah satu kuasa utama bola sepak Asia Tenggara, manakala Malaysia berkali-kali menghadapi kesukaran setiap kali bertemu Golden Star Warriors. Harimau Melaya sebenarnya pernah meraihkan kemenangan besar 4-0 ke atas Vietnam dalam kelayakan Piala Asia 2027 di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Jun tahun lalu. Ketika itu, ramai penyokong menganggap penantian panjang Malaysia akhirnya sudah tamat. Namun, menurut laporan berita harian pada ketika itu, keputusan tersebut kemudiannya dibatalkan dan Vietnam diberikan kemenangan 3-0 susulan keputusan AFC berkaitan kes dokumen 7 pemain warisan Harimau Melaya. Akibatnya, rekod rasmi kembali menunjukkan Malaysia masih belum berjaya menewaskan Vietnam sejak 2014. Dalam 10 pertemuan terakhir yang diambil kira, Malaysia hanya memperoleh 1 keputusan seri dan mengalami 9 kekalahan. Rekod ini memang tidak sedap untuk dilihat. Tetapi dalam bola sepak, rekod lama tidak semestinya menentukan apa yang akan berlaku dalam 90 minit seterusnya. Malah, mungkin inilah peluang terbaik untuk pemain Harimau Melaya yang kini dibimbing oleh Tan Cheng Ho sekarang untuk menulis kembali lipatan sejarah. Malaysia marah ke separuh akhir sebagai naib juara kumpulan B. Sepanjang peringkat kumpulan, Harimau Melaya mencatat 3 kemenangan. Malaysia menewaskan Myanmar 2-1, membelasah Laos 4-0 dan kemudian mengatasi Filipina dengan jaringan 1-0. Satu-satunya kekalahan ialah ketika berdepan Thailand dengan keputusan 0-2. Secara keseluruhannya, perjalanan Malaysia boleh dianggap baik. 3 kemenangan daripada 4 perlawanan menunjukkan pasukan ini masih mempunyai kemampuan menghasilkan keputusan walaupun skuad kali ini tidak dibarisi semua pemain utama yang biasanya menjadi tonggak Harimau Melaya. Tetapi Vietnam memberikan cabaran pada tahap yang berbeza. Mereka marah sebagai juara kumpulan A tanpa mengalami sebarang kekalahan. Vietnam menewaskan Kamboja 3-1, Indonesia 3-0 dan Timur Leste 7-0. Satu-satunya perlawanan yang gagal dimenangi Vietnam ialah ketika seri 0-0 menentang Singapura. Jika kita jumlahkan keputusan tersebut, Vietnam menjaringkan 13 gol dan hanya melepaskan 1 gol sepanjang peringkat kumpulan. Itu statistik yang menunjukkan 2 perkara. Pertama, mereka mempunyai jentera serangan yang sangat berbahaya. Kedua, pertahanan mereka juga bukan mudah untuk ditembusi. Sebab itu tidak mengejutkan apabila Ketua Jurulatih Interim Harimau Melaya, Tan Cheng Ho, sendiri menganggap Vietnam sebagai pasukan pilihan.
Tan Ching Ho secara terbuka mengakui Malaysia akan memasuki separuh akhir sebagai pasukan underdog. Tetapi, bagi saya, status underdog ini sebenarnya tidak semestinya sesuatu yang buruk. Apabila anda bukan pasukan pilihan, tekanan mungkin lebih banyak berada di bahu lawan. Vietnam datang sebagai juara bertahan. Mereka juara kumpulan. Mereka juga mempunyai rekod sangat baik terhadapan Malaysia. Jadi, tentu ramai menjangkakan Vietnam akan marah. Sebaliknya, Malaysia boleh masuk ke padang dengan satu pendekatan yang lebih berani. Tidak perlu memikirkan rekod lama. Yang penting ialah bagaimana Malaysia menguruskan dua perlawanan ini. Perlawanan pertama di Kuala Lumpur mungkin menjadi penentu terbesar. Malaysia perlu mendapatkan keputusan positif sebelum bertandang ke Vietnam. Kalau boleh, jangan sekadar seri. Malaysia perlu cuba mencari kemenangan. Sebab apabila bermain di tempat lawan dalam aksi kedua, tekanannya tentu jauh lebih besar. Namun dalam usaha mencari kemenangan, Harimau Melaya juga tidak boleh terlalu terbuka. Vietnam mempunyai keupayaan menghukum kesilapan dengan cepat. Jika Malaysia terlalu ramai pemain naik menyerang dan kehilangan bola di kawasan tengah, ruang di belakang boleh menjadi masalah sangat besar buat Harimau Melaya. Jadi keseimbangan antara menyerang dan bertahan sangat penting. Satu lagi perkara yang ditekankan oleh Tan Ching Ho ialah intensity. Ini sangat penting. Vietnam merupakan pasukan yang biasanya selesa bermain dengan tempo yang sangat tinggi dan mampu memberikan tekanan kepada lawan. Kalau pemain Malaysia lambat membuat keputusan, lambat menutup ruang atau mudah kehilangan bola, Vietnam boleh menguasai perlawanan. Malaysia perlu berani bersaing dari segi fizikal, larian dan perebutan bola kedua. Pemain juga tidak boleh panik apabila ditekan. Kadang-kadang dalam perlawanan besar, masalah bukan kerana pemain tidak mempunyai kemampuan. Masalahnya ialah apabila tekanan menyebabkan hantaran mudah pun tersasar. Ini yang menjadi masalah besar. Sebab itu, Harimau Melaya perlu memperkemaskan kawalan bola. Tan Ching Ho mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam dunia bola sepak Malaysia dan sudah tentu beliau memahami karakter Vietnam. Beliau juga pernah membawa Harimau Melaya ke final Piala AFF 2018. Jadi dari segi pengalaman mengendalikan perlawanan kalah mati seperti ini, Tan Ching Ho bukan orang yang baharu. Apa yang menarik sekarang ialah bagaimana beliau mahu menyusun pasukan dengan sumber pemain yang ada. Malaysia tidak mempunyai ramai tonggak utama dalam kejohanan kali ini. Jadi mungkin kita tidak boleh mengharapkan Harimau Melaya mendominasi Vietnam sepanjang perlawanan. Tetapi Malaysia masih boleh bermain secara taktikal. Bertahan sebagai satu unit, pastikan jarak antara pertahanan dan tengah tidak terlalu jauh. Dalam perlawanan kalah mati, kadang-kadang kita tidak memerlukan 10 peluang. 2 atau 3 peluang yang benar-benar berkualiti mungkin sudah mencukupi. Kalau Harimau Melaya berjaya melakukannya di separuh akhir, bukan sahaja tiket ke final menjadi milik Malaysia, ia juga mungkin menjadi antara kemenangan paling bermakna buat Harimau Melaya dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi, apa pandangan anda? Adakah Malaysia mampu menewaskan Vietnam dan mara ke final Piala ASEAN 2026? Atau Vietnam masih terlalu kuat untuk Harimau Melaya ketika ini? Kongsikan ramalan keputusan anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi Sekadar Berita untuk perkembangan terkini Harimau Melaya dan bola sepak Malaysia. Terima kasih kerana menonton di Sekadar Berita. Jumpa lagi.